Dia cerah dah, tapi lain cerah dia. Habis waktu tu dia masuk duha. Duha tu macam-macam. Waktu itu. Dia kata, kerana dia bahagikan pada 24 jam, maka dia ambil 3 jam daripada waktu itu. Masa sebenar tak ada nas. Cuma ulama-ulama sebut waktu duha betulnya bila, daripada mana ke mana. Sampailah duha sebenar habis, masuk zuhur lah. Matahari tegak tu ada lagi. Tergelincir je masuk waktu zuhur habis lah. Tapi yang dikatakan duha, saat duha tu bila? Bila matahari tengah panas memacam-macam sebelum dia panas terik. Di antara panas pagi nak bertukar dengan panas terik tengah hari. Dia sampai waktu tu. Dia macam air lah. Kita buat dalam cerit, kita rebus. Bila dia panas, dia menggelegak. Lepas dia menggelegak tu, air ni kurang panas dah. Sebab uap panas tu dia keluar. Di waktu nak panas tu. Macam orang ambil air tuak. Waktu tengah gila tu, jangan minum, mabuk. Dia mula-mula jadi nira, boleh minum. Lepas tu jadi arak, haram. Lepas tu jadi cuka, halal balik. Jadi proses dia, tu ada proses-proses dia. Dan adalah di dalam waktu ini dua wazifah, yakni dua pekerjaan yang tertentu dalamnya. Dia kata di antara waktu terbit, waktu isyraq tadi sampai waktu duha, ada dua amalan. Dua pekerjaan yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Yang wazifah pertama, pekerjaan pertama dia, mengerjakan sembahyang sunat duha, iaitu apabila terbit matahari dan naik ia segalah, maka sunat ia sembahyang 2 rakaat dan waktu ini dinamakan waktu isyraq. Baik. Dia kata yang pertama, bila terbit matahari, habis waktu subuh masuk waktu isyraq. Daripada waktu isyraq tu sampailah waktu matahari tegak tu. Dia kata sini pertama sembahyang sunat duha. Bila dia kata dinamakan dia waktu isyraq, setelah naik matahari segalah, maka sunat sembahyang. Bila matahari naik segalah, kita sunat sembahyang pada waktu itu. Daripada mula terbit. Baik. Di sini sekalian, nanti kita akan jumpa perbahasan-perbahasan para ulama tentang sembahyang sunat isyraq dengan sembahyang sunat duha. Adakah dia berlainan atau dia benda yang sama? Sebahagian para ulama mengatakan dia berbeza. Habis waktu subuh, masuk waktu isyraq. Sunat sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Habis sunat isyraq dia kata berapa lama? Dalam setengah jam. Setengah jam 4 minit habis waktu isyraq. Maka masuk waktu duha. Bila matahari dah cerah tu, masuk waktu duha. Maka sunat sembahyang sunat duha pada waktu itu. Jadi pendapat pertama mengatakan sunat isyraq ni lain, duha lain. Pendapat yang kedua mengatakan isyraq dengan duha tu benda yang sama. Sembahyang sunat isyraq itulah duha, sembahyang sunat duha itulah sembahyang sunat isyraq yang sama. Pengarang kita dikata, maka dinamakan waktu itu waktu isyraq dan dinamakan sembahyang duha pada waktu ini akan sunat isyraq pula. Dia kata waktunya, dikata dinamakan sembahyang tu sembahyang sunat duha, waktunya waktu isyraq. Waktu isyraq ni terbit matahari, habis subuh. Habis subuh. Bagi orang yang memang jaga awal lah, yang jaga akhir tu, jaga pukul 8, baru masuk subuh. Subuh tu masuk bila kita jaga. Firman Allah Ta'ala, aqimis salata li zikri, dirikan sembahyang bagi mengingatiku. Bila orang tidur teringat pada Allah, bila dijaga. Maka kali itu bila orang terjaga, pukul berapa sekalipun, hendaklah dia sembahyang subuh. Pada waktu itu baru dia kata, dia ingat ke Tuhan. Allah lambat, kejar. Mandi wajib lagi. Dah lah bangun lambat. Pak tua pula, mandi wajib juga. Lambat. Duk nunggu bila air. Sembahyang sunat. Baru kahwin. Pak tua puji, bagus menantu aku. Sembahyang sunat duha, dah. Pukul subuh. Bukan duha, subuh. Cuma menantu ni ngelak juga, dia tak baca kunut. Dinamakan dia sembahyang duha pada waktu ini akan sunat isyraq pula. Dan kata Imam Syahrawardi rahimahullahu ta'ala dalam Awariful Awarif, sunat bahawa dibaca pada rakaat pertama kemudian pada Fatihah akan ayat kursi. Fatihah, rakaat pertama Fatihah, lepas ayat kursi. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah amanar Rasul hingga akhir surah, sampai akhir surah Aman Rasul.
Biasa kita baca dalam wirid sembahyang kita. Dia kata sampai situ hingga akhir surah. Dan adalah niat di dalam sembahyang ini syukur bagi Allah Ta'ala atas nikmatnya yang di dalam harinya dan di dalam malamnya itu seperti mana dikatakan akan niat usalli raka'ataini sunnatal isyraq syukran lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat isyraq kerana bersyukur bagi Allah Ta'ala. Dia kata niat saja aku sembahyang sunat isyraq. Dia kata ditambah saja aku sembahyang sunat isyraq syukran lillahi ta'ala, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Baik, betul sekalian, dalam amalan kita, sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat duha ni sembahyang sunat yang dituntut sangat. Dan fadilatnya disebut baca begitu. Fatihah, ayat kursi. Pertama, Fatihah, amal rasul. Boleh tak tukar yang lain? Boleh. Boleh. Nabi SAW bila baginda baca sembahyang sunat, biasa baginda baca juga rakaat pertama, kuliah kafirun, rakaat kedua keluar Allah. Adapun tertib yang disebut di sini, maka afdal kita ambil amalan-amalan ini yang kita boleh baca. Sampailah akhir surah Al-Baqarah pada ayat terakhir amanah rasul. Dan artinya sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat isyraq kerana syukur bagi Allah Ta'ala. Dan sunat dibaca kemudian daripada rakaat itu akan doa ini. Dia kata habis kita baca, sunatlah kita baca doa ni. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku ma arju wasbahtu murtahinan bi amali wasbaha amri bi yadi ghairi fala faqiran afqara minni. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasubi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya man la yarhamuni innaka ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika minaz dhunubi allati tazilu biha an-na'am wa a'udzubika minaz dhunubi allati tuwajjibu biha an-naqam. Dia kata maksudnya, hai Tuhanku, bahawasanya aku pada waktu pagi-pagi ini tiada kuasa menolak barang yang aku janji dengan dia, dan tiada aku miliki manfaat yang aku harap akan dia. Ya Allah, aku pada waktu pagi ini tiada kuasa menolak barang yang aku benci akan dia, dan tiada aku miliki manfaat yang aku harap akan dia. Adalah aku berpagi-pagi ini, hal aku terikat dengan amalanku, dan pagi-pagi ini pekerjaanku dengan kedrat tangan yang lain daripada kedrat yang daripadaku. Baik. Doa ni, bila kita bangun pagi, dia kata doa, Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma ukriha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni tak ada upaya nak tolak benda yang aku tak suka. Banyak benda kita tak nak berlaku, tapi kita tak ada upaya. La haula wa la quwata illa billahil azim. Nak tolak benda yang nak takdir berlaku pada kita, tak ada upaya. Tak ada upaya. Ya Allah, pagi-pagi ni aku tak ada upaya nak tolak benda, kadang-kadang benda yang kita tak suka. Benda yang Allah suka, kita, nafsu kita tak suka nak buat. Nak lawan tu, Johan bina badan belum tentu boleh buang kain selimut. Johan angkat berat. Angkat berat boleh, angkat besi boleh angkat. Angkat selimut tak boleh. Angkat selimut ni berat pada angkat besi tu kan. Nak tolak selimut ni, tambah pula ada kaki pula atas kaki kita. Orang main kaki atas kaki ni payah tuan-tuan. Kita tolak dia, dia tolak kita. Kita tolak dia, payah. Nak boleh bangun pagi tu. Hayya 'alas salah, as-salatu khairum minan naum. Sebab tu ya Allah, wala amliku ma arju. Aku tidak miliki apa-apa yang aku harap. Yang kita nak dapat ke? Pasti dapat ke? Dah. Dah banyak yang kita nak tak dapat. Kita nak, tapi tak dapat. Tak semua yang kita nak dapat. Ada yang kita nak harap sangat dapat, tapi Tuhan tak bagi. Contoh menang. Tak menang-menang.
Kalau buat kerja siang malam tu lemah, tak menang. Tapi Tuhan tak bagi lagi. Pasal apa Tuhan tak bagi? Mungkin tak bersedia. Semangat bersedia, tapi persiapan belum tentu. Ya. Sebab tu Islam ni, kita memikul barang yang berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami nak bebankan letak padamu ya Muhammad bebanan yang berat, kalimah yang berat. Islam ni berkaitan dia berat. Nak dokong mesti ada dua kekuatan. Ada ulama kata 3 kekuatan. Ada ulama kata kena ada 2 kekuatan. Kekuatan rohani, kekuatan jasmani. Nak pikul Islam. Ada ulama kata tak, 3 kekuatan. Rohani kena ada, jasmani kena ada, akli, akal pun kena ada. Kena kuat juga. Bukan semangat aja, hubungan dengan Allah kena kuat. Ya. Semangat kuat, semayang subuh, jangan harap. Tuhan tak bagi. Ya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu, ya, bahawa aku tidak miliki apa-apa. Ya. Barang yang aku benci. Dan tiada aku miliki manfaat yang aku harap akan dia. Ya. Kita nak satu benda, kita nak manfaat. Tapi kita tidak mampu memiliki manfaat tersebut. Kita pegang duit. Duit ni yang berharga, duit ni nilai dia. Nilai kita boleh pegang, tak boleh pegang. Tak boleh pegang. Tuan-tuan boleh pegang saham Felda 400 orang. Pegang kan? Ya. Jangan turun turun juga. Dalam pegang suruh naik tu. Tolak suruh naik itu. Duit kita. Dulu RM50 pergi kedai, penuh 2 tangan. Sekarang RM50, ayam seekor, habis. Beli Melo, kena tambah duit lain. Nilai tu tak ada dah. Apatah lagi benda lain. Manfaatnya lain. Manfaat nikmat sehat. Ya, Allah Rabbi. Ada orang tengok badan nampak sehat. Tapi tengok luar nampak semangat. Luar tu. Fizikal tu nampak kuat. Ya. Fizikal tu. Dalamnya, habis. Pagi-pagi tongkat Ali dah. Pakai kedai, tongkat Ali 2. Puk meja. Tongkat Ali 2. Semangat. Ya. Pakcik sebelah senyum je. Okey, tanya pakcik minat apa? TO. TO je. Dia kata orang kuat tak payah tongkat Ali dah. Orang lemah dia tongkat Ali ni. Tak laku dah tongkat Ali depan. Ya Allah, aku tidak memiliki manfaat yang aku harap akan dia. Nak tunjuk apa dia? Nak beritahu kita ni tidak memiliki apa-apa. Kita ada benda kita nak, belum tentu dapat. Ada benda yang kita dapat, belum tentu dapat manfaat. Dapat, manfaat tak dapat. Manfaat tak dapat. Dapat cek, duit runtuh. Baru nak gitu kau, mampu. Mati. Allah Rabbi. Baru nikah. Baru akad nikah. Mati tu. Israel ni pun kadang-kadang tak kesian lah cowok. Ya. Ada kawan saya kata, baru akad nikah, di rumah pak tua, aksiden mati. Sepatutnya Israel bagilah 2-3 malam dah. Kesian dia lama untuk nunggu. Dah, sampai masa aja. Habis, okey apalah tu sekalian. Allah, kita ni tak ada miliki. Tak ada miliki apa-apa. Anak ada penuh orang yang lumpuh. Orang lumpuh nak angkat jari satu tak boleh. Tenaga ada, boleh berjalan. Lembik ni. Ni jadi lembik sebelah tangan. Masya Allah. Toreh keluar darah. Orang cukup. Tak boleh nak angkat jari satu, tak boleh angkat. Faham mana kekuatan yang kita ada. Sebab tu waktu nak belajar kita tak dengar. Dia kata kita boleh tunjuk. Ni jari saya, ni mata saya, ni telinga saya, ni rumah saya, ni kereta saya, ni isteri saya. Saya tu majazi, bukan hakiki. Pemilikan secara majaz, secara simbolik, secara zahir je. Hakikat bukan. Hakikat sampai masa musnah. Nak tunjuk bukan milik kita. Mata saya sampai masa buta. Ni rumah saya sama masa terbakar hilang. Ini isteri saya masa mati. Sebab tu kita kadang-kadang bila kita ingat mati ni,
Tuan-tuan bayangkan bila orang tahu kita mati, macam mana suasana? Pak Mak mati contoh. Pak Lok mati. Bila orang dengar kita mati, apa yang berlaku? Orang mati kejut. Mati. Pagi tadi tak mati lagi. Baru mati. Anak menangis. Tak. Anak menangis, isteri menangis, keluarga menangis. Orang telefon sana sini, orang kumpul ramai-ramai. Lepas tu buat apa? Orang borak. Nak semayang pukul berapa? Nak semayang jenazah pukul berapa? Ada orang tanya, geran tanah dia macam mana? Harta dia nya? Tak ada. Terus orang tanya, siapa nak mandi jenazah? Geran dia dah ambil ke tak ambil? Kain kapan dia tak ada? Orang mula mikir gitu. Mikir nak cepat urus. Lepas tu apa dia? Nabi kata lepas tu jenazah orang mandi mayat masuk rumah. Nabi kata, wahai Aisyah, kamu tahu tak bila saat yang paling sedih bagi si mati? Bilakah waktu paling sedih bagi si mati? Dan kenapa dia sedih? Kata Aisyah, dia sedih dah Rasulullah sebab dia terpaksa pisah dengan harta dia, isteri dia. Kata Nabi, sedih juga, tapi ada lagi yang lebih sedih pada tu lagi. Kata Aisyah, dia sedihlah sebab dia terpaksa tinggal anak dia, dunia dan sebagainya. Nabi kata sedih juga, ada lagi lebih sedih lagi. Akhir kata Aisyah, aku tahu Rasul. Allah dan Rasul beritahu. Nabi kata saat yang paling sedih bagi si mati bila? Sewaktu mana pemandi mayat masuk ke rumah dia. Saat yang paling sedih bagi si mati. Cuma kita tak tahulah sebab dia alam dia. Alam dia, kita nak fikir alam kita tak boleh. Tapi berdasarkan hadis Nabi begitulah. Waktu orang mandi mayat masuk, dia kata perlahankanlah kamu tanggalkan cincin di jari aku. Perlahankan tanggal pakaian pada tubuh aku, kerana tubuh ni zahir nampak elok, dalamnya hancur. Umpama buah betik kita kait jatuh atas tanah. Kulit luar cantik, ambil pisau belah, dalam tu hancur. Orang mati bila roh dia disepak keluar ni, dalam tu ngomong panggil. Dalam tu hancur. Allah Rabbi. Dan semua kita akan terpuhi benda macam tu. Sebab tu bila tengok orang mati ni, kita fikir kita. Macam manalah aku nanti. Tidak memiliki apa-apa. Hakikatnya, kita tidak memiliki apa-apa. Nabi kata mati saja, yang pertama lari pada kamu, harta kamu. Tu lagi. Mati je lari terus, harta lari terus. Maka tinggal dua bersama kamu. Siapa dia? Yang pertama saudara mara, yang kedua amalan. Harta orang tak bincang dah. Sebab tu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, kalau aku mati, kapankan aku dengan kain yang buruk sudah. Tak payah kapan kain baru. Kain baru ni bagi orang hidup. Orang mati kain buruk pun tak apa. Asal bersih. Asal bersih sudah. Kain baru ni berilah kepada orang yang hidup, kata Sayyidina Ali. Tapi kita, kalau kita buat gitu, orang kata bahasa anak tak sayang kaya lah, adanya kapan kain buruk. Kapan lah kain baru sikit, tak ada duit, biar aku bagilah duit. Kita ni menjaga zahir. Bila mati je batu atas kubur, batu ni cantik marmar. Si mati ni tak ada faedah langsung bagi dia, mama ke batu apa pun tak peduli dah. Yang penting dalam dia dah lain dah. Alam di dalam tak sama alam di atas. Sebab tu orang yang jaga ziarah kubur, jangan jaga yang di atas kubur, kena jaga yang dalam kubur tu. Sedekah amalan, sedekah jariah dan seumpama. Baik. Adalah aku berpagi-pagi padahal aku terikat dengan amalku, dan pagi-pagi ini pekerjaanku dengan kudrat tangan yang lain daripadaku. Pagi-pagi kita bangun, maka kita terikat dengan amal kita. Nabi kata, amalan kamu menentukan. Amalan kita hari-hari ni. Bila Allah wajibkan, kita buat. Bila Allah haram, kita tinggal. Bila berlaku satu musibah, cuba cek. Apa kesalahan? Apa dosa? Bila berlaku musibah, jangan salah orang lain. Bila berlaku musibah, jangan salah orang tu, salah orang ni, salah. Jangan. Bila berlaku musibah, cuba cek. Aku buat dosa apa lagi? Sebab orang beriman ni, bila disalah, Tuhan malah terus. Tuhan tak kumpul di akhirat. Na'udzubillah. Kalau Allah tak balas dunia, Allah kumpul di akhirat, Allah Rabbi na'udzubillah.
Sebab tu orang beriman Nabi kata, hatta dui kena kaki pun kiparat dosa dia. Sedih dia kiparat dosa dia. Duka cita dia kiparat dosa dia. Nak ampun dosa. Sebab tu bila berlaku satu benda, maka kadang-kadang cuba cek apa kita buat. Mesti ada. Tuhan ni tak buat kerja sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, kamu tak buat benda sia-sia. Kerja sia-sia bukan kerja Allah Ta'ala. Sebab tu sampai Allah bersumpah, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu buat nyamuk dan barang yang kecil pada nyamuk. Tuhan tak malu. Sebab pokok musyrikin mari perlu Nabi, ya Muhammad, Tuhan kamu nyamuk pun buat. Buat nyamuk, buat pijak. Allah kata Allah tak malu buat nyamuk. Ataupun yang kecil pada nyamuk lagi. Agah ni, nyamuk pun agah. Allah Rabbi. Tak padang kecil. Dia gigit tak padang kecil. Nak lawan, tak nampak. Nak jawab silap, bukan dia. Jadi, Tuhan buat mari. Kita fikir pasal apa lah Tuhan buat. Buat nyamuk, buat pijak. Satu hari pijak dia borok dengan nyamuk. Pijak kata, sedap lawak nyamuk. Gigit orang boleh terbang. Gigit terbang. Orang nak kejar tak dapat. Aku nak terbang tak boleh. Kalau aku gigit memang aku mati. Orang cari juga. Kata nyamuk, sedap lawak. Walaupun orang cari. Orang tindah awak, orang cium. Cium, aku orang tak cium. Pijak ni macam mana pun, pa pun cium juga. Dia kata orang sayang kau, aku tak sayang. Borok satu hari lah. Kata, anak pun tak ingat tarikh dia borok tu bila. Nak sebutnya, Tuhan buat segala-gala. Kita fikir, nampak zahir tak ada faedah. Zahir. Pasal apa Tuhan buat nyamuk? Nampak tak ada? Dengan sebab nyamuk, beribu orang dapat kerja. Sebab nyamuk. Beribu kaya raya, ada nyamuk. Buat kilang obat nyamuk, buat kelambu. Kilang kelambu, kaya raya, ada nyamuk je. Kerja apa dia? Sembuh nyamuk. Jangan sembuh-sembuh, mati nyamuk tak ada kerja besok. Tapi Tuhan buat ni, Masya Allah. Kadang-kadang kita fikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, aku ni terikat dengan amalku. Bila berlaku satu benda, cuba cek apa dosa, apa salah kita. Cari-cari tak jumpa. Bila tak jumpa, ada hikmah lain. Ada hikmah lain. Ya. Saya sekali buat cerita pengalaman saya sendiri. Ya. Bila berlaku satu benda, jangan salah orang. Bila berlaku benda musibah atas kita, apa dosa aku hari? Dosa apa yang aku buat dengan Allah? Bangun pagi, start bangun tidur pagi tadi. Bangun sembahyang subuh. Sembahyang mana? Surau ke di rumah? Jemaah ke seorang diri? Lepas sembahyang buat apa? Buat apa sampai berlaku musibah. Cuba cek. Kalau tak ada dosa besar, ada hikmah lain. Ada hikmah yang kadang-kadang Allah sembunyikan. Kadang-kadang seminggu, 2 minggu baru tahu. Kadang-kadang setahun, 2 tahun. Kadang-kadang berpuluh tahun baru tahu. Ya. Pasal apa kadang-kadang berlaku tahu. Ya. Ana bawa motor dengan kawan. Arwah dah meninggal. Kawan di Sungai Nerit. Nama dia Said Ibrahim. Saya Tuan Ibrahim. Ini kawan rapat. Hidup sekali, makan sekali, belajar sekali. Meninggal dunia dah. Semoga Allah ceramah kata roh. Dia ni balik. Saya masa tu selalu mari buat kuliah di Sungai Nerit ni. Masa belajar tu, dia kata setiap bulan buat kuliah dengan budak-budak muda di Sungai Nerit. Naik motor ni, motor Vespa dia. Vespa dia road tax tak pernah ada. Lesen mati tak ada. Cuti je balik naik motor. Tumpang motor dia. Dia ni pula dekat nak balik doa. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Doa benda. Doa minta hujan. Ya Allah hujan ya Allah. Ya Allah hujan ya Allah. Ya Allah hujan. Minta hujan. Kita naik motor tak nak minta hujan, dia minta hujan. Pasal apa saya tanya? Dia kata kalau hujan boleh tak ada. Bila hujan boleh tak ada, blok tak ada. Jadi jalan. Dia naik motor naik dengan dia. Sampai Bukit Tinggi, Karak. Bukit Tinggi tu. Untuk ikut belakang lori bawa bulldozer. Lama dah ikut. Nak potong tak lepas. Waktu pagi tak lepas. Motor tua.
Bila naik bukit, lori ni slow. Tukar yang tengok agak kesian kok. Pejang celik, lepas ni. Dia pun slow, lepas lah. Lepas potong lori ni, mati motor. Mati. 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 Lori ni potong balik, horn pula sekali. Khabar. Dia pergi dia, start 5-6 kali tak hidup. Start lama-lama hidup. Kita jalan. Tak baiki apa-apa, tak ubah apa-apa. Saya pun tak turun motor. Kita fikir, pasal apa mati? Pasal apa mati motor? Nak kata lemah jantung okey. Sempuk lah tapi tak baik, tak rosak lah. Pasal apa mati? Apa dosa lagi ni? Bangun pagi tadi, sembahyang subuh, ambil mandi, pergi bilik air, ambil sembahyang subuh surau, balik surau, masuk bilik, kemas beg, lepas kemas beg, pergi kantin minum air, lepas minum air, bayar, lepas bayar, balik bilik, ambil beg, turun, naik motor balik. Tak adalah dosa besar yang rasa buat. Adalah dosa tengok perempuan masa minum tu, adalah sikit-sikit. Kan? Sebab, yelah kalau tak tengok dia tengok kita. Daripada dia tengok kita, baik kita tengok dia. Itu tak adalah sambil-sambil gitu je. Pasal apa ni? Pasal apa mati? Fikir-fikir tak jumpa sebab. Bila tak jumpa sebab, tak apalah. Mesti ada hikmah. Mesti Tuhan tak buat sia-sia. Mesti ada sebab. Sebab kalau tak sebab dosa, ada sebab lain lah. Jalan-jalan, kona, jalan lama. Sampai depan balai polis Karak. Polis baru angkat signboard Roblox. Berhenti pemeriksaan polis itu, baru angkat pun dalam robot. Maknanya kalau tak matilah motor tadi, masuk ke balai dia. Bila tengok dia angkat tu, Allah, Alhamdulillah. Ni hikmah Tuhan matikan motor tadi. Semua sebenarnya bila kita berfikir begitu, kita tak rasa tak menyalahkan orang lain, satu. Yang kedua, kita tidak rasa gelisah. Cuma minta mungkin mati ni Tuhan nak selamatkan kita daripada musibah belakang. Wallahu a'lam. Depan kita tak tahu. Yang belakang kita tengok dosa. Dosa tak ada, depan ni apa hikmah, wallahu a'lam. Adalah sebab Tuhan ni tak buat kerja sia-sia. Bila dia sayang pada seorang hamba, maka dia selamatkan dengan berbagai-bagai cara. Nak selamat telinga kita daripada dengar orang mengumpat. Orang tengah mengumpat, kita masuk kedai. Dia nampak kita, dia berhenti. Dia berhenti mengumpat. Maknanya Tuhan nak selamat telinga kita, jangan dengar mengumpat. Dia macam-macam cara. Ya. Baik. Maka tiada yang papa, yang terlebih papa daripada aku. Ya Allah, tiada yang lebih papa, tidak miliki apa-apa melainkan aku. Hakikat sebenar kita ni tak miliki apa-apa, tu maksudnya. Ya, nyawa kita pun tak boleh pegang, bayangkan tu ya. Nyawa pun tak boleh pegang. Ya, apatah lagi harta, kekayaan, sehat dan sebagainya. Hai Tuhanku, janganlah engkau jadikan kesukaan akan seteruku dengan kedukaanku. Ya Allah, jangan kamu bagi musuh aku gembira dengan duka cita aku. Ya. Dan jangan engkau jahatkan dengan daku kekasihku, dan jangan engkau jadikan balaku dan kesusahanku dalam agamaku. Ya. Pertama minta, ya Allah, jangan duka cita kita menyebabkan musuh kita gembira. Ya. Ana 2-3 hari lepas tulis satu artikel. Ya. Ana kata kita marah pada sahabat tak sama dengan kita marah pada musuh. Kita marah pada sahabat kita sebab kita sayang ke dia. Adapun kita marah pada musuh kita sebab dia, Allah murka ke dia. Ya. Maka bila kita marah pada sahabat kita, marah kerana sayang. Ya. Maka tak sama dengan kita marah pada musuh kita. Dan jangan kita gembira dengan, jangan kita berduka cita di atas kawan kita yang bergembira. Ya. Sayyidina Ali pesan pada anak dia. Ya, anak perempuan dia. Jangan kamu tunjuk sedih kamu di waktu mana suami kamu gembira. Dan jangan kamu tunjuk gembira kamu waktu suami kamu dalam duka cita. Isteri ni tak boleh. Suami tengah sedih, dia buat suka. Padam muka. Padam muka. Tak lama tu. Tapi nak lawan tak berani. Isteri tiga silap gayung, cari pinggan hitam semua. Jadi jangan duka cita dengan
Sebab tu, ya Allah, jangan biarkan musuh gembira kerana kekalahan kita. Ya, sebab tu anda sebut dalam kuliah-kuliah pagi. Ya. Allah Ta'ala jadikan kita, hati kita ni orang beriman. Ya. Orang beriman, hati ni kena gembira dengan berita kemenangan Islam. Ya. Jangan kita dengar Islam menang, luka cita, sedih. Dengar berita Islam kalah, gembira. Dengar Islam menang, sedih. Oh ni, sifat tak layak bagi orang beriman. Ya. Orang beriman ni, dia kena gembira dengan kemenangan Islam. Ya. Jangan kita dengar orang Islam kalah, gembira. Sembelih kambing. Sembelih kambing, padan kau kata dia. Ya. Sebab tu Islam ni, tabi'i dia. Nabi SAW, ya, dalam peperangan Badar, Nabi menang. Perang Uhud kalah. Walaupun panglima tentera tu Nabi sendiri. Ya. Nak tunjuk pada kita bahawa peperangan ni, ya, fitrah dah. Ada masa menang, ada masa kalah. Sebab tu bila kita letak Islam depan, kalah pun mungkin kalah dunia, tapi jangan sampai kalah sampai di akhirat. Sebab tu Allah kata, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa-siapa yang terlepas daripada azab api neraka Allah dan dimasuk dalam syurga Allah, inilah sebenar-benar berjaya. Berjaya sebenar, berjaya selamat daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah Rabbi. Ya Allah, jangan kamu jadikan kesukaan akan seteruku dengan kedukaanku. Ya. Dan jangan kau jahatkan dengan daku kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Jangan kita dengan Nabi ini, jangan kita buat benda-benda yang menyebabkan kita tidak dilihat cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Sehari dua ni, dunia dalam seminggu dua ni, seluruh dunia, ya, buat demonstrasi bantah satu filem yang dihasilkan oleh seorang oleh penerbit daripada Amerika asal Israel, Yahudi, ya, menerbitkan satu filem dan dalam YouTube keluar, masih lagi ada, ya, dan orang Islam desak supaya ditarik balik. Pihak Google hanya beritahu dia tak boleh tarik balik sebab tak bercanggah dengan peraturan yang dia ada. Jadi anda tengok filem, ya. Sikitlah dia dalam 13 minit, ya, yang disedutkan daripada filem tersebut. Memang kurang ajar lah. Memang kurang ajar, memang melampau, memang sangat tak patut. Dia menggambarkan Nabi Muhammad ni seorang yang menyalahgunakan kedua kali, na'udzubillah, gila seks dengan perempuan, ya, bahkan menggambarkan Nabi ni peluk dengan perempuan depan orang ramai, ya, dan memang kurang ajar lah. Filem yang memang siapa-siapa tengok pun, ya, akan timbul kemarahan yang luar biasa. Dan tak pelik lah, ya, bila berlaku demonstrasi. Dan insyaAllah pada 20 hari bulan hari Jumaat ni, kita ada demonstrasi seluruh negara, himpunan besar-besaran, ya, di Kuala Lumpur, ya, di Masjid Tabung Haji, ya. Daripada situ kita akan bergerak lepas Jumaat ke kedutaan Amerika, ya, mendesak kerajaan mereka untuk ambil tindakan, ya. Dan apa yang mendukacitakan kita bila, ya, duta Amerika di Libya mati kena bunuh dan 3 orang pegawai dia kena bunuh, ya. Dan Amerika mengantarkan armada tentera, ya, ke Libya untuk memastikan bahawa pembunuh itu ditangkap dan sebagainya, ya. Dan kita tengok hari ini, semalam pun 2-3 orang lagi mati dalam demonstrasi seluruh dunia Islam. Sebab tu bagi kita cinta para Nabi ni, ya, Nabi sebut salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara. Siapa-siapa yang ada pada 3 perkara ni, dia akan rasa manisnya iman pada Allah. Ya, dia akan rasa kemanisan iman. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia sayang kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada dia sayang pada semua benda yang lain. Itu kewajipan kita orang Islam. Cinta pada Nabi ni lebih pada segala-galanya. Lebih pada mak kita, lebih pada ayah kita. Ya. Ayah kita nak selamatkan kita di dunia. Nabi nak selamatkan kita di akhirat. Dunia dan akhirat. Ayah bimbang anak lapar, mati kelaparan. Nabi bimbang umat dia kenyang dengan benda haram. Ya. Seorang ayah bimbang anaknya tak ada rumah. Nabi bimbang takut umat dia tak ada tempat benang di akhirat besok. Ya. Sebab tu Nabi ni, Allah Rabbi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum.
harisun alaikum, sangat ambil berat tentang kamu. Ya, Allah Ta'ala sebut, Nabi ni sangat ambil berat tentang diri kamu. Ya, sangat ambil berat. Bahkan waktu lahir awal-awal panggil umat. Dekat nak wafat pun, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ya, kita dekat nak mati tak panggil orang lain dah. Panggil anak-anak. Mana anak, mana isteri, mana duit yang untung, mana geran tanah. Seorang buat Allah di kawanan cerita di Kuala Lumpur, ini tengah nazak. Tengah nazak. Orang duk ajar la ilaha illallah. Mana beg duit aku? Tak beg. Orang bagi peluk beg. Peluk beg tu cabut nyawa. Na'udzubillah. Allah Rabbi dunia. Jangan jadikan kebencian kita kepada Rasulullah SAW. Ya, Nabi kata yang pertama, ya, kemanusiaan yang pertama, kamu kasih pada Allah dan Rasul mengatasi sayang kamu pada semua benda yang lain. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kamu sayang seorang tu semata-mata kerana Allah. Kita sayang pada isteri kita kerana Allah. Sayang kita pada kawan kita kerana Allah. Kamu sayang pada seorang itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab nak tumpang, takut-takut nanti dia ni boleh tumpang apa ke harta dia ke tak. Semayang kerana Allah. Dia sayang kerana Allah ni, kalau dia salah kita kena tegur. Dia buat tak betul, kita tegur, tak apa. InsyaAllah tu sekalian, dia nikmat iman ni, bila kita kawan kita tegur kita seronok dia tegur kesilapan kita. Cuma orang Melayu ni dia payah nak tegur. Dia payah nak tegur. Orang Arab dia direct dia tegur. Dia tegur dia pun buat kadang-kadang. Tapi Melayu ni dia payah nak tegur. Kalau kawan-kawan dia takut kecil hati lah, tersinggung lah. Dia nampak kawan dia pakai kain koyak. Koyak belakang kawan tak nampak. Tegur lah. Koyak tu. Sekian dah nanti biarlah dia. Siapa ke rumah baru tegur. Mak minta maaf lah kain awak seluar koyak sebelah belakang tu. Dari rumah baru tegur buat apa. Dia sebenarnya bila berlaku kesilapan tu kena tegur. Kadang-kadang orang semayang, kita tengok dia semayang salah, tegur lah. Ya. Kita ni takut dia rasa hati, takut singgung, nanti apa kata dia. Ya. Tapi bila kita tegur, sangkaan kita tak betul. Tegur dia, Allah terima kasihlah, hantar tegur anak, terima kasihlah, saya tak tahu. Ya. Upur dia terima kasih pun. Sebelum tegur tu, kita rasa macam-macam. Tapi bila kita tegur je. Sebab tu kata Imam Ghazali, kalau kamu nak jadi baik, aku sarankan 3 benda. Yang pertama, kamu cari guru yang mursyid. Guru yang nampak salah silap kamu, dia tengok, dia tegur kamu. Kata Imam Ghazali, aku yakin kamu payah dapat guru yang macam ni. Kerana zaman aku pun dah tak ada dah payah dah guru macam ni. Apatah lagi zaman kita, 1000 tahun lepas Imam Ghazali tak ada dah. Dia kata payah. Yang kedua, kamu cari sahabat yang boleh tegur kamu, boleh bimbing kamu. Kawan kita boleh tegur-menegur. Ya, cari. Kata Imam Ghazali, aku yakin yang kedua ni pun payah nak jumpa. Payah. Dan kalau ni pun tak dapat, aku cadang yang ketiga. Yang ketiga ni tak berhajat pada guru, tak berhajat pada kawan. Apa dia? Berjalan tempat orang ramai, buka telinga. Mana-mana orang cerita kebaikan, berazamlah untuk buat. Kita dengar orang cerita benda baik. Allah, dia tu baik betul lah, berjalan, Masya Allah. Kita dengar orang buat baik. Berazamlah untuk buat benda baik. Bila ada kamu dengar orang cerita benda tak baik, berazamlah untuk tinggal benda. Jadi tak berhajat pada guru, tak berhajat pada kawan. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa tanda sahabat yang baik? Apa tanda sahabat yang baik? Nabi kata, kalau kamu dengar perkataan dia, menambahkan iman kamu. Kamu tengok perbuatan dia, mengingatkan kamu pada Allah. Kamu tengok amalannya, mengingatkan kamu tentang hari akhirat. Itu 3 benda. Dengar perkataan dia, tambah ilmu. Bukan kosong larang. Tak boleh nak ambil minit. Duk borok 2 jam, tapi nak ambil minit tak boleh. Kalau si usaha tak boleh ambil minit. Baru cerita dari balak, masuk cerita taksi pula. Baru cerita taksi, masuk cerita sawit pula. Tak ada satu. Yang kedua, kamu tengok perbuatan dia, kamu ingat pada Allah.
jaganya dia, tertibnya dia, hidup tu. Ya. Kita tengok dia, kita ingat ke Tuhan lah. Ya. Ada orang macam tu. Ya. Tengok cara dia berjalan, cara dia duduk, cara dia makan. Ya. Tengok. Yang ketiga, ya, kamu lihat apa yang dia buat, mengingatkan kamu tentang di akhirat. Kita tengok dia, Allah, tua-tua begitu berdiri semayang. Satu hari, anak pergi semayang asar di satu masjid masa tu di Perak, di Manjung. Ada seorang pakcik ni tua sungguh. Dia berjalan 5-6 langkah, dia buat tongkat, berhenti. Dia berhenti, dia pegang tongkat tu. Dia pegang tongkat tu, dia turun. Duduk. Hilang lenguh dia, dia berdiri. Jalan 5-6 langkah, berhenti. Duduk. Nak sampai ke surau tu, 5-6 kali berhenti. Ni nak perhati. Dia sampai di surau tu, dia naik surau. Dia sandar tongkat dia, semayang diri. Masya Allah. Berdiri dia semayang. Anak fikir, kita yang muda ni pun, kalau lah semayang ni kata Nabi, sunat duduk. Tak ada apa lah tuan-tuan. Pakai duduk ke kita. Berdiri dia semayang. Ketar ni. Allah. Menggigil. Menahan. Ya. Padahal semayang sunat boleh duduk. Tak diambil yang berdiri. Ya. Dia tak daya berdiri, baru dia duduk. Tiap waktu semayang sampai masjid. Sampai waktu semayang sampai masjid. Kita yang muda ni bila menikir ke ni, Masya Allah. Orang yang tua macam ni sampai ke masjid. Kita yang muda, badan sihat. Kereta ada, motor ada, basikal ada. Ya. Tak boleh sampai ke masjid. Lu fikirlah sendiri. Anak kadang-kadang fikir, no, Allah Rabbi. Ya. Ustaz anak kata gini, kalau dunia Tuhan tak pilih sebagai tetamu, jangan mimpi nak jadi tamu Allah di akhirat. Ya. Kalau dunia Tuhan tak pilih sebagai tetamunya, dunia ni masjid ni rumah Allah. Kita mari ni, kita tu tamu Allah kan. Ya. Ada orang dunia pun tak jadi tamu Allah dah. Macam manalah nak jadi tamu Allah di akhirat besok. Allah Rabbi. Sebab tu kalian sibuk macam mana, letih macam mana pun, hak Allah jaga, Allah sempurna hak kita. Kalau kita nak sempurna, cari dunia sempurna hak kita, hak Allah tak jaga, tak sempurna. Dapat tapi tak sempurna. Duit ada, bahagia tak ada. Rumah besar, ketenangan rumah tak ada. Makanan sedap, selera makan tak ada. Tilam tebal, tidur tak nyenyak. Sebab tu kata hukama, kamu boleh beli rumah yang besar, tapi kamu tak boleh beli kebahagiaan. Kamu boleh beli makanan yang sedap, tapi kamu tak boleh beli selera makan. Dan kamu boleh beli tilam yang tebal, tapi kamu tak boleh beli nyenyaknya tidur. Kadang-kadang nyenyak tidur tak tilam pun. Tak ada tilam pun, sambil-sambil dengan kuliah gini je. Sambil dengan kuliah slow. Tenang. Tak ada apa. Yang menyanda lah. Yang menyanda tahan juga. Ada menyanda ada. Menyanda pun tak menyanda apa pun. Tenang, bertenang. Ada lah tu. Baik. Dan jangan kau jadikan bala dan seksaan akan daku dalam akhirat. Allah Rabbi. Ya Allah, jangan kau jadikan bala, bencana dan seksaan bagiku di akhirat. Dan jangan kau jadikan dunia sebesar-besar cita-citaku. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kamu jadikan dunia sebesar cita-cita. Kita matlamat hidup dunia ya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata, dunia, kalau kamu nak tipu-tipulah orang lain, jangan tipu aku. Nabi sebut ad-dunya khulwatun khudra. Dunia ni manis. Seronok dunia ni tu kan. Sedap duduk atas dunia ni, seronok. Ya. Kalau ibarat makanan, dia manis. Kalau ibarat kat tanaman, dia hijau. Kita tanam tabur padi. Tabur benih padi. 2-3 hari kita tengok. Bila benih padi tu dia naik. Hijau. Tengok ni seronok dah. Ya. Tanam pokok hijau. Seronok. Nabi kata dunia macam tu lah. Ibarat makanan, dia manis, sedap. Sedap dunia ni. Ya. Sebab tu bila kita mati, pakak menangis, sedih. Ya.
Bila kita lahir ke dunia, yang lahir menangis, mak ayah ketawa gembira. Bila kita mati, orang beriman, bila dia mati, dia ketawa gembira. Mak ayah dia waris, dia pula menangis. Kan lain tu. Waktu lahir, budak kecil menangis. Orang lain gembira. Tapi waktu kita mati, orang beriman, dia gembira. Orang beriman yang mati, seronok tu tuan, tak percaya tak? Mati ni keluar daripada bebanan. Mati ni, atas dunia kita dengar cerita Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi tu, Nabi ni kita dengar. Cerita-cerita ni. Jumpa tak pernah. Mati jumpa. Mati jumpa lah. Orang mati ni dia ziarah. Nabi-Nabi, dia pergi ziarah Nabi-Nabi, kawal dia mari ziarah hujung-hujung. Ya. Tengok. Seronoknya Masya Allah. Ya. Elektrik naik pun tak apa. Tak payah dah. Tak pening kepala dah. Ngemping-ngemping ke apa tak payah dah. Mati. Orang beriman. Mati saja. Udkhuluha bisalam. Masuk kamu dalam syurga Allah Ta'ala dengan selamat sejahtera. Orang beriman. Betul sekalian. Ada pun orang yang durhaka pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Mati dia satu bencana. Sebab tu satu hari Nabi tegur sahabat-sahabat yang duk relax lah. Bahasa kita duk relax. Nabi kata, aku nampak kamu relax, dia rehat je. Kamu tunggu apa? Kamu tunggu apa? Tunggu apa kedana? Apakah kamu tunggu kamu jadi miskin baru nak sedekah? Ke kamu tunggu sakit yang merosakkan jadual hidup kamu? Ke kamu menunggu mati mengejut? Ya. Sekarang ni ada rezeki. Ya. Kadang-kadang nak beri sayang. Nabi kata kamu nak tunggu miskin. Sebab biasa bila orang miskin tu disebutlah. Ya. Kalaulah aku buat dulu. Kalau. Yang kedua, ke kamu tunggu sakit. Sakit macam mana? Sakit yang merosakkan jadual hidup. Sakit biasa tak apa tuan-tuan. Sakit sekadar pening kepala, sakit kaki sikit-sikit tak apa. Sakit yang rosak jadual. Allah Rabbi, ana baru ni pergi ziarah sahabat-sahabat kita di hospital. Ya. Masuk kawasan hemodialisis. Ya. Masya Allah ramai. Beratus orang. Yang seminggu 3 kali pergi cuci dulu 3-4 jam. Allah Rabbi. Tapi ialah lepas masuk tu, bolehlah sehat, boleh beribadah, boleh pergi masjid, tahan lagi. Pergi masuk wad kecemasan, pergi masuk koma. Duduk. Berapa lama nak makcik? 3 bulan dah Ustaz. 3 bulan tu habis langsung. Nak semayang, tak boleh, nak habis langsung. Sakit yang rosak jadual, tak ada atur dah jadual. Ya. Atau kamu tunggu mati mengejut. Tunggu mati mengejut. Maknanya Nabi ni tak bagi kita duduk masa tu berlalu. Buatlah benda-benda yang boleh. Walaupun sikit. Walaupun sekadar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masuk kereta. Sambil-sambil baca Quran. Sambil-sambil dengar Quran. Sambil-sambil dengar benda baik. Ya. Tak apa. Dengar lagu. Tak semesti jadi haram. Lagu-lagu yang baik tak apa dengar lah. Ya. Tapi ini kancil pasal lagu. Bergema, bergegar. Kereta kita sebelah bergegar dengan dia. Dia buka kuat. Tingkap cermin dibuka. Ya. Nak suruh dengar siapa? Tutup kan? Ya. Kancil tu bergegar. Dia punya. Biasa. Ialah kancil lah Samsungnya. Yang lain kuat sikit. Allah Rabbi. Dan kesusahan sampai pengetahuanku. Dan jangan kau kuasakan atasku. Yakni jangan kamu kerahkan, paksakan atasku akan orang yang tiada kesihani akan daku. Minta lindung pada Allah daripada orang yang mari paksa kita sesuatu yang kita tak mampu nak tolak. Ya. Sampai doa khas Nabi. Ya. Wa qahrir rijal, dan paksaan orang laki-laki yang kita berhutang dengan dia. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati ad-dain. Aku minta lindung pada Allah daripada bebanah hutang. Wa qahrir rijal, paksaan alung ke atas aku. Itu bahasa mudah. Ya. Jalan kaki tu lah. Daripada jam ke-8. Dia
Duduk je ke-8. Jalan kaki sampai Bandar Pusat juga, mari pejabat nak. Masa tu pejabat baru. Naik pejabat, jumpa saya. Masuk bilik, dia kata, Ustaz, saya datang nak pinjam duit Ustaz. Kalau Ustaz tak bagi, saya nak keluar pada Islam. Kalau Ustaz tak bagi, saya nak masuk Kristian. Dia sebut saya nak masuk Kristian. Saya kata, Masya Allah, apa ni? Nangis tu dia. Nangis tu. Saya tanya pasal apa? Apa dia pinjam duit Alung. Alung dah ugut isteri dia, dah ugut anak dia. Ugut nak colek, ugut nak macam-macam lah. Ni paksaan. Sebab tu hutang ni, Allah Rabbi na'udzubillah min zalik. Hutang ni bebanan hutang. Satu hari Nabi tengok, Nabi gigi pasal Ali. Ali ni orang susah, menantu Nabi susah. Nabi tahu Ali susah. Nabi kata, ya Ali, amalkan doa ni. Baca doa ni. Nabi ajar pada Sayyidina Ali doa, satu doa, supaya Allah murahkan rezeki. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya wasi'ar razaq. Kita baca amal. Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkan aku dengan rezeki yang halal. Dan jauhi aku dengan rezeki yang haram. Dan aku minta lindung padamu, ya Allah, daripada sesuatu yang tidak baik di atas rezeki. Minta doa pada Allah. Satu hari Nabi SAW tengok seorang sahabat duduk sedih dalam masjid. Nabi pergi kat dia. Nabi kata, aku nampak kamu sedih. Dia kata, Rasulullah, aku ada masalah. Apa masalah kamu? Dia kata, aku ada hutang ya Rasulullah. Aku dah janji dengan orang yang aku berhutang, aku nak bayar minggu ni. Tapi aku tak ada duit. Aku tak boleh bayar. Kalau aku keluar daripada masjid, aku bimbang jumpa dengan dia, dia akan minta tengah-tengah orang ramai. Aku malu nak bayar, tak boleh nak bayar, dan aku malu. Nabi katakan baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Sahabat ni baca. Terima kasih Nabi baca. 2-3 hari kemudian jumpa Nabi. Nabi tanya, bagaimana keadaan kamu? Dia kata, ya Rasulullah, Allah telah ringankan bebanan hutangku dan Allah telah murahkan bagiku rezeki. Dan termasuk di antara amalan yang besar juga ialah surah Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah ni tuan baca. Ialah rezeki kita ni ada, kita Tuhan buat tak sama. Ada orang yang senang, beruntung dapat 5,000. Lepas tu yang isteri pula, isteri mati dapat kerja juga 5,000. Lepas tu yang anak tak ada dapat kerja juga 15,000. Untung tu yang dapat bertimpur-timpur. Sawit pula buat sendiri 10 tan 12 tan sekali jual 12 tan 15 tan. Bukan token terkejut, dia pun terkejut. Anak dah besar-besar, isteri dah tak ada, duduk seorang. Nikah pula janda peneroka, dapat 20 ekar. Hidup senang, tak ada benda lah. Rezeki menipu-nipu Allah Rabbi. Tiba-tiba dapat pula RM400. Untung saham Felda 400. Baru ni dapat 400 lagi. Dekat Gaya dapat lagi. Ni dengar cerita nak dapat lagi ni. Ni yang kedua lagi dapat lagi ni. Allah seronok tuan-tuan. Boleh kongsi lah. Rezeki Tuhan bagi, tak apalah. Cumanya harta ni gitulah. Sebab kata Turun Aziz, harta ni kalau waktu dia nak mari, tak usah panggil dia mari. Tak payah panggil dia mari. Tapi waktu dia nak pergi, tak usah tahan lah dia pergi. Waktu dia nak mari tuan-tuan, tak payah panggil, dia mari. Mari tu mari. Siapa sangka ni duit, tak sangka. Tapi waktu dia nak pergi, dia pergi tuan-tuan duit ni. Tengah 5,000 dah poket ni. Jalan ngengkang. Naik kereta, bong, langgar Mercedes. Habis 13,500. Waktu nak pergi. Road tax mati, insurance mati, tayar botak, lesen mati. Ni waktu nak pergi. Dan nak pergi, dia pergi. Ni pakai duit. Kata semai kamu, duit ni seumpama orang main bola. Sebelah orang, sebelah. Letak bola sebiji. Kejar bola, dapat bola, tendang, lepas tendang, kejar balik. Kejar, dapat. Sepak. Lepas tu kejar semua tu. Inilah dunia. Kejar, sampai dekat, sepak, kejar balik. Sepatut kejar-kejar, dapat, ambil, buat balik.
Balik tak main bola. Allah Rabbi. Jangan wa'udzubika minaz dzunubi allati yujibu biha an-naqam. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau peliharalah aku daripada dosa-dosa yang hilang dengan dia segala nikmat. Ya. Minta lindung kepada Allah dosa yang hilang dengan dia segala nikmat, dan aku minta pelihara akan Dikau ya Allah daripada dosa yang melazimkan aku akan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dosa ni, dosa dicabut nikmat iman. Dosa sikit-sikit, bila terasa kita minta ampun menangis, rasa nikmat iman. Tapi dosa ni bila banyak, dia mencabut nikmat iman. Hingga, na'udzubillah, semayang tak khusyuk, tak rasa lazat. Tak rasa lazat. Baca Quran, tak rasa lazat. Okay. Ibarat lidah yang penyakit yang dah sampai tahap, dia rasa dah tak ada dah. Okay. Bila sampai nikmat dosa tadi mencabut nikmat iman, tanpa semayang, bukan tak semayang, tapi tak rasa dia. Selesai. Quran baca, tak rasa lazat. Istighfar, astagfirullahalazim, tawa, kosong. Tak jejak di hati. Pasal apa? Kerana dosa telah mencabut nikmat tersebut. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, daripada dosa yang hilang dengan dia akan segala nikmat-nikmat yang nikmat iman. Dan aku minta peliharakan akan Dikau, ya Allah, daripada dosa yang menyebabkan aku diazab, diseksa olehmu nanti di akhirat. Ya, Allah Rabbi na'udzubillah. Ada dosa yang Tuhan tak ampun. Ya. Dan kata Imam Ash-Shahrawardi rahimahullah ta'ala, sunat pula kemudian daripada 2 rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah Qul a'udzu bil falaq, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul a'udzu bin nas. Dan Allah sembahyang yang kedua rakaat ini kerana meminta peliharakan dengan dia akan Allah Ta'ala daripada kejahatan di dalam harinya dan malamnya, dan sunat dibaca daripada 2 rakaat itu akan doa ini. Baik dikata habis selesai 2 rakaat, kita baca doa tadi. Habis tu sembahyang lagi 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, lepas Fatihah Qul a'udzu bil falaq. Kemudian Fatihah Qul a'udzu bin nas. 2 rakaat lagi. Rakaat pertama Fatihah ayat kursi. Rakaat kedua Fatihah Amin Rasul. Lepas tu doa tadi. Habis doa ni bangun lagi sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah Qul falaq. Rakaat kedua Fatihah Qul a'udzu bin nas. Kemudian baca doa ni. Okay. Doa tersebut. Qul a'udzu bin nas ni tu dia. Ada ramai orang kadang-kadang dia ganggu, syaitan ganggu. Penyakit yang bahaya pada orang ibadah ni ialah waswas. Penyakit waswas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang syaitan ni kerjanya waswaskan hati manusia. Dia mahu waswas. Waswas ni bukan saja bab ibadah, waswas pada bab akidah. Was-was sampai bab akidah ni. Duk bayar Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Seorang hamba Allah mari jumpa anak, duk menangis-nangis. Dia ni tak tahu, dia ni pernah lara lah sekejap. Hampir-hampir masuk Kristian. Dia hampir-hampir masuk Kristian. Dah pergi ke gereja. Hampir-hampir. Tapi kawan-kawan dapat maklumat, panggil dia nasihat-nasihat. Alhamdulillah. Cuma dia kata, Ustaz, penyakit ni sekarang. Nak sujud semayang, dekat nak letak kepala, terbayang salib. Terbayang salib. Nak sujud, terbayang salib. Nak sujud, terbayang salib. Ini syaitan, gangguan syaitan. Ya. Pernah satu ketika, seorang sahabat mari jumpa Nabi. Diganggu macam tu. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada masalah besar. Masalah tanya kamu. Nabi tanya masalah apa dia? Ya Rasulullah, aku tak berani nak tanya, ya Rasulullah. Aku tak berani nak tanya. Nak keluar perkataan, aku tak berani. Nabi kata, aku tahu. Sesungguhnya itu tanda iman kamu hidup. Kerana orang yang iman dia hidup, syaitan akan ganggu. Orang yang iman dia mati, syaitan akan biar. Ya. Iblis ni pun, jin syaitan ni diganggu orang yang hidup je. Ya. Sebab tu budak-budak kena histeria. Lagi budak-budak asrama. Biasa budak kena histeria, budak semayang, budak baca Quran kena histeria. Budak hoha-hoha, pok ye-ye, tak kena. Tak kena tu kan. Yang semayang ni kena. Pelik ke tu, siapa yang semayang kena? Ya semayang ni lawan dia, musuh dia. Yang tu geng dia. Geng dia tak kata dah. Syaitan mari, jin mari tadi. Macam mana tu? Ya tu geng kita. Tu geng kita tu. Tu ketua geng kita. Ya ni. Sebab tu dia tak kacau. Minta maaf lah. Jadi, syaitan ganggu. Nabi kata, bila kamu teringat, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan antara amalan yang baik, ni. Surah An-Nas. Yang waswah ni. Waswah ibadah. Usolli. Allah.
Allah. Ni was-was. Ya. Was-was wudu. Ambil. Bismillah. Nawaitu. Sama ke dia. Nak ambil semayang. Ya. Dia tepuk dalam air, dia tepuk muka dia. Nak suruh serentak. Mana boleh serentak? Ya. Pasal apa? Tak masuk niat. Basuh habis orang lain. Dia sampai dalam kolam, dia tepuk muka dia. La ilaha illallah. Anak sampai tu dia tengah ambil wudu. Semayang sah. Lepas ambil wudu, anak masuk siang sunat. Dia ambil wudu lagi. Semayang sah. Habis semayang sah, anak tengok, dia ambil wudu lagi. Orang siap semayang sah, siap doa, saya keluar. Dia tengah ambil wudu lagi. Berapa jam saya panggil dia? Saya kata, siapa nak bayar biaya awak ni? Siapa nak bayar biaya awak ni? Okay. Awak ambil air, masjid bayar duit. Okay. Nangis tu. Saja dia torture. Okay. Orang macam ni dia kena torture. Okay. Dia kata, Ustaz, saya ni was-was teruk. Dah basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Rasa tak basuh lagi muka. Basuh semula muka. Basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga. Rasa macam tak basah di sini. Basuh semua di sini. Ini penyakit was-was. Dia kata, Ustaz tengok saya ni sikit, Ustaz. Saya teruk rajin lagi. La ilaha illallah. Ingatkan teruk dah. Ya, tahan. Panggil dia. Allah Rabbi. Rupa dia ni, dia berjalan tepi. Kalau dia jalan tepi jalan. Bila air hujan, bila kereta lalu, kebas lalu. Dia balik, dia samuk semua tubuh dia. Saya kata, pasal apa? Dia kata, mana tahu Ustaz. Ni tapak kaki anjing apa semua ni. Tepi jalan. Jadi, bila bah lalu, merecik ni, najis mughalazah kena pada kita. Kena samuk lah. Saya kata, kalau macam tu, kena samuk semua ni. Ya. Samuk lah. Babah kena samuk. Kereta-kereta kena samuk. Mana boleh. Ya. Najis tidak berpindah. Kalau najis pindah, nyayang lah tuan-tuan. Allah Rabbi. Ya. Jadi itu sekalian was-was ni, apa nak buat? Orang kena was-was ni amalan dia. Bacakan surah An-Nas pada 40 waktu semayang. 40 waktu semayang. Tiap-tiap rakaat baca surah An-Nas. Tiap-tiap rakaat baca surah An-Nas. Dan semayang sunat baca surah An-Nas. Ya. Sampai ke rumah anak tengah malam nangis-nangis. Kat 10 pagi. Daripada Kuantan. Ya. Tak boleh tidur. Sikit je. Dia bawa anak dia. Kawan dia tanya, anak ke? Dah, adik ke? Bukan biasa orang lelaki macam kan? Adik. Mana anak? Tak nikah lagi. Sikit je. Lepas tu syaitan mari kata ke dia, awak dah tak mengaku ni anak awak. Awak dah berzina dengan isteri awak sebab tak mengaku ni anak awak. Ni syaitan mari ganggu. La ilaha illallah. Anda kata cuba. 40 waktu semayang surah An-Nas. Kalau tak hilang juga, sambung lagi 40 hari surah An-Nas. Betul tuan. 40 waktu semayang hilang. Wah hilang. Sebab tu Nabi suruh kita nak semayang baca surah An-Nas. Surah Bin-Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Syaitan ganggu. Nabi tengah semayang, syaitan mai ganggu. Nabi tengah jadi imam semayang. Tengah semayang. Nabi capai benda. Tengah semayang, Nabi capai macam nak tangkap benda. Lepas semayang, sahabat tanya, ya Rasulullah, kami nampak kamu macam buat benda tadi. Kok cara semayang baru, mana tahu. Kalau gitu, kita buat gitu berlaku. Nabi kata, tengah aku semayang tadi, syaitan cuba ganggu aku. Cuba main ganggu. Aku niat nak tangkap dia, nak tambak di tiang masjid. Biar budak-budak buat main. Tapi aku teringat, Nabi Sulaiman AS berjanji, bahawa Allah Ta'ala beri pada dia kekuasaan untuk menguasai jin dan sebagainya. Okay. Maka Nabi Muhammad tidak menangkap. Tu Nabi mai ganggu. Kalau kena kita, syaitan ganggu sentiasa. Wallahu alam. Malam ni tu sekalian kita ada satu program lain. Lepas ni sekejap ya. Sebelum sembahyang Isyak, kita ada sedikit taklimat. Sebelum Isyak. Sekarang. Sekarang. Selepas Isyak. Okey, selepas Isyak.
Lepas insya Allah sekalian, kita mohon tunggu sekejap. Kita ada taklimat sedikit tentang program television baru. TV rumah kita, Astro ada tak ada tu tak apa. Kita akan ada satu program untuk masuk dalam TV kita, di rumah kita. Okay, dia pakai TV juga. Dan taklimat ni akan disapa oleh saudara Musannif Rahman. Okay, sekarang ada satu teknologi baru tu sekalian. Kita beli satu alat, sekali kita beli, kita pasang, kita dapat terus channel, 5-6 channel tambahan yang sangat bermanfaat channel-channel tersebut. Dan tak payah bayar bulanan. Okay. Ini teknologi cukup canggih sekali. Jadi insya-Allah taklimat tu akan disapa oleh saudara Musannif nanti tentang bab ini. Kita sebut sebagai TV makmur kita insya-Allah. Wallahu alam. Dan ana ingatkan sahabat-sahabat yang bercadang untuk pergi umrah, kita masih buka pendaftaran dan kita akan ada satu program cadang umrah besar kita di Masjid Al-Aqsa insya-Allah pada bulan 3 nanti. Siapa yang berminat boleh daftar. Yang kedua, siapa-siapa yang cadang nak buat badal haji untuk arwah sesi mati sebagainya, boleh berjumpa dengan anak ataupun Saudara Fi ataupun Ustaz Yusof. InsyaAllah pada setengah bulan 10 beliau akan pergi dan kita akan amanahkan pada beliau lah.